Okay, Assalamualaikum. Salam kasih sayang. Apa khabar semua? Okay, jumpa lagi minggu keempat. Okay, dah nak sebulan dah. Okay, kita PDPR. Okay, belajar di rumah. Tapi saya harap semuanya okay, semuanya kena sesuaikan diri dengan semua norma-norma baru. Okay, macam cikgu pun kena selalu macam ni, semak semak kerja awak, tugasan awak. Okey, sama je. Okey, kita sama-sama belajar benda yang baru. Okey, dengan anggap ni sebagai satu cabaran. Okey, untuk kita lebih matang, untuk kita lebih menjadi dewasa. Okey, untuk kita jadi lebih kuat untuk hadapi apa-apa saja nanti lepas ni. Semua kita tak jangka lagi kan, apa akan jadi lepas ni, sekolah buka bila, semua tak tahu. Okay, so kita here and now kat sini. Okay, kita fokus apa yang ada kat sini. Kalau macam inilah cara kita belajar sampai hujung tahun, kita terima. Okay, dan kita laksanakanlah seboleh yang mampu. Okay, okay, hari ini kita sambung 1.2. Okey, subtopik bab 1, masih lagi bab 1. 1.2, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kenapa kuasa barat tu nak datang ke negara kita? Okey, sebelum ni minggu lepas kita belajar kan pendidikan formal, pendidikan tak formal, lepas tu apa kemakmuran dan kekayaan yang ada kat negara kita. Okey, so hari ni kita tengok faktor kenapa kuasa barat tu nak datang ke negara kita. Okey. Okey. Pada abad ke-16 iaitu pada tahun 1600, okey, SHTI iaitu Syarikat Hindia Timur Inggeris, okey, ditubuhkan di England. Okey, syarikat inilah yang diberi monopoli untuk dia memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Okey, sebab rempah ratus ni hanya boleh didapati di negeri Melayu saja, di Kepulauan Melayu sahaja. Okey, jadi Syarikat Hindia Timur Inggeris inilah yang diberi monopoli untuk dia menguasai perdagangan rempah. Okey. Lepas tu, pada 2 tahun seterusnya, pada tahun 1602, Syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan. Okey, dia tubuhkan sama juga untuk memonopoli perdagangan di timur. Okey, lepas tu tahun 1664 Perancis pula menubuhkan Syarikat Hindia Timur Perancis. Okey, sama juga untuk memonopoli perdagangan di timur, di Asia. Okey, so pada abad ke-16 ada 3 syarikat Syarikat Hindia Timur Inggeris, okey, Syarikat Hindia Timur Belanda dan Syarikat Hindia Timur Perancis. Okey, ditubuhkan untuk menguasai perdagangan di Asia ataupun di timur. Okey. Mereka nak menguasai perdagangan di Asia. Kenapa? Okey, kenapa? Okey, kita teruslah kepada faktor pertama. Okey, sebelum tu tengok peta dia. Okey, peta kat sini ialah Jalan Belanda, okay, Jalan Sepanyol, Jalan Inggeris dan Jalan Portugis. Okey, saya rasa kecil lah nak tunjuk sini. Nanti bila dah dapat buku teks, sama-sama study lagi Okey, nanti sebab nanti bila dah habis bab 1 pun kita akan sambung dengan ulang kaji pula. Okey, jadi memang buku teks ni memang akan menjadi rujukan awak setiap masa lah. Okey. Okey, faktor kedatangan kuasa barat. Okey, ke Kepulauan Melayu, ke negara kita lah, termasuk negara kita lah. Okey, faktor pertama ialah barangan mewah. Okey, di negara kita banyak terdapat barangan mewah. Contohnya apa tadi? Rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Okey, semua ini adalah barang mewah ya. Pertama sebab dia susah nak dapat dekat negara mereka, negara barat. Yang kedua sebab persaingan daripada negara-negara lain juga nak dapatkan barang ni. Okey, sebab itu dia dinamakan barang mewah lah, selain daripada harganya yang tinggi. Okey, selain daripada itu orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh sutera dan tembikar. Okey, mereka datang ke Kepulauan Melayu untuk dapatkan teh sutera dan tembikar daripada China. Mereka tak perlu pergi ke China. Okey, mereka
datang ke Kepulauan Melayu untuk dapatkan barang ini. Sebab pedagang daripada China pun mereka datang berdagang ke pelabuhan tempat negara kita. Okey. Faktor kedua, tadi faktor pertama barang mewah, faktor kedua ialah pusat pengumpulan barang. Okey, pelabuhan kita menjadi pusat pengumpulan barang bukan sahaja di Kepulauan Melayu tetapi di China, juga di India. Itu utamalah, negara-negara lain pun ada banyak. Contoh ya, negara China dia mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Semua barang ni ada di Kepulauan Melayu. Dia datang berdagang ke Kepulauan Melayu, dia jual barang dia dan dia beli barang kita. Contohnya macam tadi. Lepas tu, syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Kepulauan Melayu sebagai tempat mengumpul barang-barang mentah. Barang-barang mentah untuk dijadikan barang lain. Dan tempat kita ni lah yang tempat kumpul barang tu dan senanglah untuk mereka dapat. Ketiga, Kepulauan Melayu ni menjadi tempat pelabuhan persinggahan. Pelabuhan-pelabuhan yang terletak di sekitar Kepulauan Melayu menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang. Mereka singgah ni bukan sekejap, bukan sehari dua, tetapi lama, mungkin berminggu, mungkin berbulan. Kenapa? Sebab mereka menunggu arah tiupan angin monsun. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Sebab angin inilah yang memainkan peranan untuk menentukan masa bagi setiap pelayaran mereka. Jadi dulu kapal tak ada enjin. Mereka bergantung sepenuhnya kepada layar. Bergantung sepenuhnya kepada angin yang akan menggerakkan kapal tu. Jadi mereka kena tunggu arah tiupan angin yang betul sebelum memulakan pelayaran. Jadi sebelum angin tu yang mereka nak menuju ke arah mana, mereka kena tunggulah. Kena tunggu di pelabuhan. Di pelabuhan tu juga akan disediakan banyak kemudahan. Nanti kejap lagi kita tengok. Kemudian tengok, mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh. Bila mereka berlabuh lama, mereka memerlukan makanan, air yang bersih, tempat baiki kapal. Jadi di Kepulauan Melayu kebanyakan pelabuhan menyediakan semua kemudahan ni, supaya mereka boleh berlayar nak meneruskan pelayaran mereka dengan lebih selamat. Yang keempat, agama Kristian. Kuasa barat datang ke tempat kita selain daripada dia nak dapatkan barang mewah, dia nak jadikan tempat kita sebagai pusat pengumpulan barang. Mereka nak berhenti di pelabuhan kita untuk singgah di pelabuhan kita. Selain itu, mereka juga ingin menyebarkan agama Kristian. Matlamat penjajahan mereka, kuasa barat ni, untuk kekayaan. Tengok kekayaan, dia nak dapatkan kekayaan yang ada kat negara kita. Keagamaan, nak sebarkan agama Kristian. Dan kemasyhuran. Kemasyhuran, kenapa kemasyhuran? Sebab di negara kita banyak pedagang daripada negara-negara lain singgah. Bila ramai pedagang daripada negara-negara lain singgah di negara kita, di pelabuhan kita, jadi nanti mereka akan membawa barang-barang yang mereka dapati di Kepulauan Melayu. Itu pertama. Yang kedua, mereka akan balik ke negara mereka dan akan menceritakan tentang negara kita. So sebab itulah mereka nakkan kemasyhuran. Mereka nakkan nama. Bila semakin ramai pedagang datang, semakin luaslah, semakin jauhlah nama-nama mereka akan diceritakan. So bila orang asyik sebut-sebut, itu akan jadi terkenal, akan jadi famous, akan jadi glamour, akan jadi masyhur.
Seterusnya, okey, tadi kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, itu faktor-faktor dia ada 4 kan. Nak dapatkan barang mewah, sebagai pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan nak sebarkan agama Kristian. Okey, lepas tu kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan 18 pula ada faktor lain pula. Okey, pertama, revolusi perindustrian. Okey, berlakunya revolusi perindustrian di Britain. Okey, di negara-negara barat. Jadi apa kaitan dengan kita? Apa kaitan kita Kepulauan Melayu? Waktu tu kita tak ada revolusi perindustrian lagi. Kita masih lagi menekankan aspek pertanian. Okey, aspek pertanian dan pelombongan. Okey, tapi negara barat mereka dah masuk revolusi perindustrian. Okey. Contoh negara yang terlibat dalam revolusi perindustrian ialah Jerman, Perancis. Okey, selain daripada Britain tadilah. Okey, apabila berlakunya revolusi perindustrian, mereka perlu mencari pusat perdagangan untuk menguasai tanah jajahan untuk mereka dapatkan bahan-bahan mentah. Okey, bahan-bahan mentah keperluan kilang. Okey, sebut industri mestilah ada kilang. Okey, kilang tu memerlukan barang mentah untuk diproses. Okey, contohnya kalau kilang apa? Kilang sarung tangan. Okey, mereka ataupun kilang perubatan. Okey, mereka mesti memerlukan getah. Getah tu mereka bukan pengeluar getah. Okey, jadi mereka perlu dapatkan bahan mentah untuk menghasilkan sarung tangan. Okay, kat mana nak dapat? Dekat negara kita lah. Okey, kita Tanah Melayu di Siam ataupun Thailand sekarang adalah merupakan pengeluar getah terbesar di dunia. Okey, tetapi cuma sekarangnya sudah ada getah tiruan lah, sebab itu harga getah kita agak turun. Okey, tapi sekarang ni harga getah makin naik kan, sebab keperluan untuk dapatkan sarung tangan bagi perubatan dan juga dengan musim COVID-19 jugalah. Okey, memerlukan lebih banyak bekalan sarung tangan. Okey, contoh tadi getah kan, jadi dia kena dapatkan bahan mentah ni, okey, untuk dia proses menjadi sarung tangan di negara mereka. Okey. Kemudian okey, pada abad ke-19 dan 20, okey, mereka datang dengan tujuan berbeza-beza mengikut keperluan. Okey, pada abad ke-19 dan 20, mereka datang sebabnya pada waktu itu berlakunya industri kereta. Okey, industri kereta semakin banyak berkembang. Okey, bila sebut kereta, okey, apa yang menggerakkan kereta selain daripada enjin? Okey, ialah tayar. Okey, tayar ni diperbuat daripada getah. Samalah getah. Okey, getah asli ni, okey, hanya boleh didapati di Kepulauan Melayu saja. Okey, sebab itulah mereka nak menguasai Kepulauan Melayu. Getah asli selain pada buat tayar, okey, kegunaan dia juga untuk menjadi penebat kepada barang elektrik. Okey, sebab dulu dia punya perkembangan elektrik tu dah berkembang, jadi mereka memerlukan penebat, okey, untuk barang-barang elektrik. Okey, selain daripada industri kereta, kesuburan tanah, okey, kesuburan tanah dan hasil bumi negara kita juga mendorong mereka datang. Okey, tanah kita subur, pertama subur, yang kedua kita berjaya memanfaatkan kesuburan tanah tu dengan menanam pelbagai jenis tanaman yang sesuai. Okey, contohnya tanaman untuk diekspor ialah tanaman getah tadilah kan, dia kegunaan dia. Okey, tebu. Tebu ni untuk dijadikan, diproses menjadi gula. Tembakau, okey, industri rokok ya. Okey, kemudian padi. Padi ni industri beras. Okey. Selain daripada tanaman tadi, okey, negara kita juga kaya dengan hasil bumi, hasil bawah bumi. Okey, seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Okey, disebabkan kekayaan hasil bumi ni mendorong mereka datang. Okey, mereka datang dan mereka dapat menguasai semua hasil-hasil bumi ni. Okey. Yang ketiga, industri mengetin makanan. Industri mengetin makanan ini
Okey, juga berlaku di negara-negara barat. Okey, tetap mereka yang membangunkan industri ini, tetapi bahan mentahnya ada kat kita. Okey, apa dia? Industri mengetin makanan. Mereka gunakan apa? Okey, mereka menggunakan biji timah. Tin tu daripada biji timah. Jadi mereka kena datang ke tempat kita untuk ambil bahan mentah. Okey, biji timah untuk mereka proses menjadi tin makanan di negara mereka. Okey. Mengetin makanan, mengetin minuman. Okey, biji timah juga digunakan untuk membuat bumbung rumah dan juga tong minyak. Okey, tong minyak kan mestilah kena buat daripada bahan-bahan yang tak terbakar kan, mana boleh dengan getah, dengan plastik kan. Jadi biji timah lah yang paling sesuai. Okey. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negara-negara Melayu bertambah pesat disebabkan oleh industri mengetin makanan ini. Okey. Seterusnya, ni. Okey, selain daripada faktor-faktor di atas tadi, ada banyak lagi faktor yang menyebabkan kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey. Faktor yang lain selain pada tadi ialah satu pertama pembukaan terusan Suez. Okey, terusan Suez dibuka. Okey, tengok apa tu maksud terusan Suez? Terusan Suez ialah yang garis warna merah tu. Okey. Okey, sebelum ini pedagang-pedagang daripada barat, daripada timur dan barat menggunakan jalan Tanjung Harapan. Okey, yang bintik-bintik tu, garis putus-putus tu. Jauh kan daripada Liverpool, lalu Tanjung Harapan, lalu India, okey, lepas tu datang ke Singapura dan Kepulauan Melayu. Okey, bila terusan Suez, terusan Suez ialah ni di antara Laut Mediterranean dan Laut Merah. Dia tebuk dekat situ. Okey, jadi laluan tu semakin pendek. Okey, bila laluan tu semakin pendek, makin banyaklah kapal-kapal yang akan lalu. Okey, untuk urusan perdagangan. Okey, dia jadi lebih pendek, perjalanan lebih pendek dan lebih cepat. Apa-apa urusan pun akan menjadi lebih cepat. Okey. Faktor seterusnya ialah penciptaan kapal wap. Okey, kapal wap ini dicipta pada abad ke-19. Okey, kapal wap dicipta untuk pertama untuk bawa muatan yang banyak. Yang kedua, kapal wap ini perjalanannya akan lebih cepat, lebih laju, okey, lebih cepat sampai. Yang ketiga ialah menjimatkan kos, okey, sebab dia tidak menggunakan bahan ataupun kos bahan api yang banyak. Okey, mereka gunakan kapal wap. Okey, jadi banyak kan faedah-faedah dia. Okey, barang muat banyak, okey, cepat sampai dan jimat. Okey, apabila ketiga-tiga faktor ini dapat dibawa oleh kapal wap ini, jadi barang yang dibawa tu akan jadi lebih murah. Okey, sebabnya kos yang murah. Bila kos yang bawa murah, jadi mereka pun boleh jual murah. Bila jual murah, ramailah orang yang akan beli. Okey. Seterusnya, persaingan kuasa barat. Wujudnya persaingan kuasa barat. Okey, kuasa barat ni berebut-rebut. Okey, berebut-rebut untuk menakluki kawasan jajahan mereka sendiri. Sebab bila mereka boleh menguasai sesuatu tanah jajahan, dengan automatiknya mereka dapat memiliki kekayaan di kawasan tersebut. Okey. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat ni, Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat ni untuk dapatkan tanah jajahan. Okey, mereka sanggup berperang, okey, untuk dapatkan tanah jajahan ni. Okey, kuasa-kuasa barat menganggap semakin luas tanah jajahan mereka, semakin tinggilah sanjungan yang mereka dapat. Okey, so mereka nak kuasa. Sebenarnya mereka nakkan kuasa, mereka nakkan nama, sebab kuasa mereka itulah yang akan menjadikan mereka hebat. Okey. Seterusnya, ciptaan telegraf. Okey, telegraf dulu dah pada abad ke-19, telegraf dah dicipta dah. Okey, nak guna telegraf, okey, dulu telegraf ni macam teks, okey, macam mesej.
selain daripada telefon. Okey, telefon ni dia kos dia banyak. Okey, telegraf ni ialah satu teks yang akan menghubungkan di antara kawasan yang jauh lah. Okey, tengok ya gambar tu, usaha memasang kabel telegraf di lautan Atlantik, okey, dengan menggunakan kapal. Okey, kena ada kabel lah, macam telefon lah kan, kena ada kabel. Okey. Telegraf ni tujuan dia untuk digunakan oleh ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat untuk dia menghubungi ejen mereka di tanah Melayu dengan cepat. Okey, so dengan cepat tu tak pastilah, tapi mereka senang nak berhubung. Bila senang nak berhubung, mudah, urusan cepat selesai dan menyebabkan segala urusan terutamanya perdagangan ini akan menjadi lebih terurus. Okey. Last sekali ialah slogan beban orang putih. Apa tu maksud beban orang putih? Mereka beri beban pada kita ke kita yang jadi beban kepada mereka? Okey. Beban orang putih ini ialah maksud dia, okey, nampak? Okey, bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi di wilayah yang mereka jajah. Okey, mereka menganggap mereka ni dah bertamadun, okey, mereka dah baik, sudah merdeka, jadi mereka rasa tanggungjawab mereka, okey, untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di tanah jajahan mereka. Maksudnya macam mereka ni jadi cikgu lah, okey, mengajar masyarakat, okey, negara yang dia takluk tu untuk menjadi macam mereka, untuk jadi bijak pandai macam mereka. Macam itulah lebih kurang, okey. Itu kalau di Kuarsa Barat. Okey, Perancis pun sama. Perancis pun dia menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun. Okey, mereka menyatakan tugas menyebarkan tamadun ini adalah tugas mereka. Okey, kepada penduduk dunia dan bukan barat yang dianggap mundur. Okey, mereka tak naklah orang pandang negara barat ni ialah negara yang mundur. Okey, so bila dia tak nak orang pandang rendah pada dia, jadi dia kena tunjuk hebat lah, kan? Dia kena tunjuk hebat supaya orang pandang tinggi pada dia. Okey. So, nampak kan? Okey, sebenarnya banyak kan? Okey, jadi banyak saya pendekkan. Okey, contohnya ni kan. Okey, kedatangan Kuarsa Barat pada abad ke-16, ini dia nakkan barang mewah, okey, sebagai pelabuhan persinggahan, okey, pusat mengumpul barang dan juga untuk sebarkan agama Kristian. Okey, ini 4 faktor dia. Okey, sebab kedatangan Kuarsa Barat pada abad ke-16. Okey, kemudian pada abad ke-17 pula ni, okey, sebab mereka nakkan Okey, revolusi perindustrian. Okey, revolusi perindustrian berkembang. Jadi mereka perlu dapatkan bahan-bahan mentah tu di Kepulauan Melayu. Okey, itu pada abad ke-17 dan 18. Okey, pada abad ke-19 dan 20, ini banyak faktor, okey, semakin banyak, okey. Pertama, industri buat kereta, okey. Lepas tu tanah yang subur, dia nak dapatkan hasil tanaman dan juga hasil bumi. Okey, hasil bumi tadi, hasil bumi tadi biji timah, emas, perak, arang batu, okey, petroleum, okey, industri mengetil makanan, okey, mereka memerlukan biji timah, bahan mentah daripada negara kita. Okey, pembukaan terusan Suez ni memendekkan perjalanan, kan. Sebelum ni melalui Tanjung Harapan, lepas tu dah ada terusan Suez dibuka, terus makin ramai pedagang datang, sebabnya perjalanan semakin pendek, okey, dan banyak menjimatkan masa dan juga kos. Okey, mencipta kapal wap. Okey, kapal wap dicipta, okey, untuk membawa barang yang banyak, okey, barang yang banyak tapi cepat sampai dan menjimatkan kos. Okey, persaingan Kuarsa Barat. Kuarsa Barat ini masing-masing bersaing untuk dapatkan
mendapatkan kuasa, untuk dapatkan tanah jajahan, kerana bagi mereka semakin banyak tanah jajahan mereka, semakin menunjukkan mereka berkuasa. Okey. Cipta telegraf. Telegraf ini dicipta, tujuan utama untuk digunakan oleh ahli-ahli perniagaan, untuk mereka berurusan dengan ejen-ejen ataupun wakil-wakil mereka di Tanah Melayu, untuk urusan-urusan perniagaan. Dan last sekali ialah slogan beban orang putih. Maksudnya orang putih ni, orang daripada barat ini bertanggungjawab untuk mengajar, untuk menunjukkan cara hidup yang baik, cara hidup yang bertamadun kepada negara-negara yang dia jajah, termasuklah di negara kita. Okey. Untuk minggu ni itu saja. Okey, banyak tu kan? Saya rasa banyak. Jadi awak bila ada masa belajarlah, tengok ulang-ulang video, banyak fakta, tetapi semuanya saya rasa fakta yang sangat mudah untuk difahami. Cuma perlu ingat inilah, awak perlu ingat semua ni, ingat semua ni. Bila awak ingat, nanti bila dah baca, dah dengar video, awak dengan sendiri boleh huraikan, boleh huraikan macam mana. So jumpa lagi pada minggu hadapan. Tugasan akan menyusul selepas ini. Jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.